Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini 22 hari bulan 11 22 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah yang ke-57, juzuk yang ke-27. Juzuk 27, surahnya 57. Ayat yang kita akan baca pada kali ini ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21 surah Al-Hadid. Tajuk dianya Allah Ta'ala buat bandingan kehidupan dunia. Dia panggil bandingan kehidupan dunia, supaya kita nampak dunia ni satu macam main-main je. Mari suka-suka kejap, tak ada dah dia. Tetapi yang kekal abadinya, iaitulah yang di syurga, yang di akhirat esok, itu alam yang kekal. Jadi kalau kamu dah tahu hakikat dunia, segeralah mencari keampunan Allah Azza wa Jalla, segeralah melakukan ketaatan dan ibadat, segeralah meninggalkan maksiat dan mungkar, segeralah meninggalkan perebutan dan perbalahan, satukan hati umat Islam untuk kita mertabakkan syiar Islam dalam negara kita dengan cara yang begitu adil dan telus, supaya kita nampak Islam itu satu agama yang baik, yang datang daripada Allah, rahmat kepada semua orang. Orang Islam pun rahmat, orang bukan Islam pun mendapat rahmat. Tidak takut dalam negara Islam. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1211. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Balik kita kepada ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah. I'lamu dengan makna ketahuilah.
bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain melainkan bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan. Tengok nota. Setelah diterangkan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir di akhirat, maka dalam ayat ini diterangkan pula keadaan kehidupan dunia yang tidak patut dijadikan tujuan utama kita hidup atas dunia ni. Maknanya jangan jadikan dunia ni tujuan utama, tapi dunia ini menjadi jambatan, menjadi tempat membuat persiapan untuk bekalan ke akhirat. Itu baru betul. Tengok munasabah sikit, munasabatul ayah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lepas tentang kelebihan sedekah wal infaq, dan jauhkan diri daripada sifat bakhil, syuh. Sifat bakhil, kerana bakhil sayang ke harta, kita tak infak, kita tak ada wakaf, kita tak ada derma, kita tak ada banyak benda yang tak ada. Maka Allah Ta'ala bawa ayat ini bandingan supaya kita faham bahawa itu semua adalah merupakan dunia ini tempat kita bersiap meninggalkan amalan-amalan yang banyak, kebajikan yang banyak, bukan tempat kita tinggal tetap di sini. Jadi kita kena bagi faham. Dan juga kemungkinan manusia ni bila kita ajak berjihad, dia tak mahu kerana takut mati, takut tu takut ni. Maka Allah Ta'ala gambarkan bahawa dunia ni akan berakhir juga, lambat ataupun cepat. Jadi kita akan berakhir. Tidak tahu ni tahun depan, tidak umur 50, 60, tidak 60, 70, dia akan mati. Mana tak ada orang ikut kekal atas dunia ni. Yang duk viralnya orang kata yang kekal tak mati lagi Nabi Khidir. Itu pun ramai ulama kata sudah matilah. Hak tak mati ke Khidir ni, ini hendak main ajaran pelik-pelik ni sebab dia nak sandarkan ajaran dia tu mari daripada Khidir. Baik para pelajar sekalian, maka ayat ini Allah kata apa tadi? I'lamu, ketahuilah bahawa hakikat dunia itu la'ibun wa lahun. La'ibun, dia panggil macam mainan-mainannya. Mainan-mainan biasanya dikaitkan mainan dengan hak mainan kanak-kanak. Budak-budak duk main. Kalau kata lahwu tu lara benda leka, itu orang tua duk main. Dia permainan kanak-kanak lain, duk main anak patung lah, duk main tu. Lama-lama ni serupa ya, main telefon belaka, kanak-kanak orang tua sama kuat. Allahu akbar, sama kuat. Bangun pukul 5 pagi, tak ingat nak munajat, duk ingat nak mengulah isu siapa Perdana Menteri. Set-set tua, terlupa ke diri dah. Nak macam dia tu nak jadi PM. Itu dia panggil lara, lahwun wa la'ibun. La'ibun wa lahwun. Dia ada kata tukar dulu. Maka dia kata la'ibun wa hazlun. Jadi kalau kata permainan, orang tak main semua, main sekejap. Kita hidup atas dunia pun sekejap. Walahwun yang melarakan, mengembirakan, jadi gembira atas dunia sekejap je. Macam kita, sedapnya makan malam ni. Makan, sedap, lepas tu habis kita. Lepas tu kita tandah je lah tempat dia je. Jadi itu dia panggil nikmat yang segera, yang sekejap. Sehingga akan ada orang tulis, nikmat hanya sejengkal, tapi bala dia besar. Lidah kita ni lebih ke sejengkal panjang. Kalau waktu biar daripada dalal lah. Tapi dia punya nikmat makan, lidah rasa. Nikmat buah, lidah juga. Nikmat mengumpat, lidah. Tapi bala dia besar. Satu lagi nikmat hak lain bawah tu, itu pun lebih kurang itu juga. Maka dikatakan nikmat hanya sejengkal, tapi balanya berpanjangan. Na'udzubillah. Jadi gunalah nikmat yang ada ini untuk menambahkan kebaikan, untuk zikir, untuk menambahkan zuriat yang soleh, meramai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk buat benda yang tidak baik. Baik, itu yang pertama. La'ibun wa lahwun. Kemudian Allah kata apa?
wazinatun wa tafakhurun. Tengok. Terjemahan dia belah sana. Wazinatun wa tafakhurum bainakum. Serta dunia ini perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu. Kan? Jadi kita ni duduk dengan mana? Duduk bermegah-megah, dengan anak ramai, dengan banyak harta. Wa tafakhurum bainakum, banyak harta benda. Jadi dia kata hayatud dunya zinatun, hidup dunia satu perhiasan yang kita berhias dengan dia. Dan kita mengikutlah menyelesaikan syahwat-syahwat keinginan dengan pandangan dia, dengan macam-macam benda yang kita boleh buat. Tidak jadi, itu dia panggil dunia ini zinatun wa tafakhurun. Allahu akbar. Tafakhur maknanya apa? Tengok bawah sini. Dan dengan serta bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, dengan kekuatan, dengan bangsa keturunan. Berlebah kita. Ayat ini ditafsirkan juga dengan ayat surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Jadi Allah Taala senaraikan di sini suka kepada benda-benda yang disuka oleh syahwat, wanita, anak-anak, mah perak, al-khailil musawwama, kenderaan, wal an'am wal hars, hayawan, ternakan, dan juga tanaman-tanaman. Semua itu zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua mata benda dunia yang akan hilang. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah Taala tempat kembali yang baik. Maka Nabi kita selalu bersabda, wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna. Dengar. 4 perkara ini permainan jahiliyah yang terpalit kepada umat aku, ada yang tidak tinggal perbuatan ini walaupun sudah masuk dalam zaman Islam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Kami ni keturunan baik, kami keturunan sekian-sekian, ajaran kami ni ajaran yang hebat, walaupun ajaran dia tak ikut sunnah Nabi, tak apa, yang penting keturunan dia. Yang kedua, watta'nu fil ansab, dan suka mencela ataupun mengata kepada keturunan orang. Tak boleh. Jangan main. Kita kata orang ni keturunan dia tak molek, jangan main. Dia kalau dia tu salah, gomo dia lah, jangan duduk angkat keturunan orang. Ataupun tak percaya kepada hubungnya orang ni, bukan anak dia ni, tak boleh. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, duk main dengan bintang-bintang, ramalan bintang tu bintang ni. Ada setengah majalah ni surat khabar ditulis bintang tu bintang ni. Percaya budak-budak ni. Aku bintang kau ni pasal tu bijak. Awak duk percaya. Yang keempat, an-niyahatu, meratap apabila ada kematian. Hadis ni rawahu Muslim. Jangan main duk meratap-meratap. Baik, kita pergi kepada dunia lagi. Wa takasurun fil amwali wal aulad, serta berlomba-lomba membanyakkan harta benda dan meramaikan anak pinak. Duk ramai anak pinak. Duk ramai anak pinak dah. Buat dia ni. Tatakassaruna fiha, kita duk banyak harta benda, duk banyak anak pinak. Wa tatabahauna, dan berbangga-bangga dengan ramainya, banyaknya harta. Banggalah tu. Tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takasur, Alhaakumut takasur, yang melaikakan kamu ini duk banyak cari harta. Sibuk sana sini, nak pergi masjid pun tak boleh, nak pergi mengaji pun tak sempat. Semua benda tak jadi belaka. Sebab apa? Sebab sibuk dengan harta benda. Saya ni tak sibuk tak. Saat waktu duduk di pejabat ke, duduk di kedai ke, duduk di mana-mana,
Tak ada orang, zikir lalu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Boleh. Jadi kita kata tak ada. Ada Allah Ta'ala puji orang ni, rijalun la tulhihim tijaratun. Jadi ada juga orang yang tidak melekakan mereka, perniagaan dia tidak menyebabkan dia meleka. Ada orang yang duduk boleh zikir, Allahu akbar. Kita ni tak usah apa. Setiap orang mari kedai kita mula dengan salam, lepas tu kita juga ada alhamdulillah, syukur, subhanallah. Jadi sebut. Baiklah. Maka Allah Ta'ala nak buat bandingan, analogi supaya kita faham. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Semuanya itu terhad waktunya. Waktu hidup ni terhad. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburan. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Berapa lama? Pokok bunga, pokok sayur kejap ya, lepas tu mati. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan itu mana itu bandingan, makna pokok ni comel, kering, hancur. Demikian juga kita, waktu kanak-kanak ni comel belaka. Nah, awalnya budak ni beringah pun comel juga. Kemudian sudah mari tua, senyum pun jadi teriak. Dah tukar bidah, nak kata apa dah. Itu bandingan. Pokok ni comel, bunga, buah mati. Baik. Allah Ta'ala buat kama salimatarin ja'a ba'da qunutin nas. Ibarat seperti hujan yang turun setelah orang lain kecewa, dah kering habis dah tanah-tanah dia. Maka hujan itu menumbuhkan bumi yang kering, tumbuh-tumbuhan yang para kufar. Kufar di sini ada dua makna. Ada sebahagian ahli tafsir kata kufar dengan makna zurra, penanam, pekebun. Jadi tuai kebun suka tengok kebun aku buah. Ada juga ulama kata dah. Al-muradul kufar ini orang kafir sungguh. Jadi orang kafir yang tak beriman gembira, happy tengok pokok dia berbuah. Tapi kita orang beriman gembira juga. Tapi gembira dengan SOP. Kita gembira dengan kita syukur di atas nikmat yang Allah anugerahkan, lain. Maka as-sahih annal kufar humul kufaru billah. Jadi a'jabal kufar di sini orang kafir sungguh. Bukan kata penanam. Sebab kalau Tuhan nak kata gembira penanam, petani, dia akan sebut yu'jibuz zurra. Orang penulis petani itu kagum dengan tanaman dia. Jadi kita tahu lah kafir di sini kafir sungguh, makna kafir syirik terhadap Allah Azza wa Jalla wal iyaz billah. Kemudian bila turun hujan, summa yahiju fatarahu musfarra, daripada yang subur hijau tadi bertukar pula jadi kuning. Lepas kuning summa yakunu hutama, kemudian jadilah dia daun yang kering, dimakan oleh ulat, dimakan oleh kambing ataupun buruk gitu saja. Allahu akbar. Ayat ini tulis kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hakadzal hayatud dunya. Demikianlah dunia itu. Takun awalan syabah, mula-mula muda. Kemudian dewasa. Kemudian ajuz, tua sangat dah, syauhak, tak comel dah, kecuk dah dia. Wal insanu kadzalik. Jadi perjalanan hidup manusia lah gitulah. Mula-mula kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu tua, lepas tu mati. Itu bandingan hidup dunia. Ibnu Katsir mengulas ayat ini. Yang pentingnya ingat, kalau kamu tak ambil perhatian, di akhir ayat Tuhan kata apa?
wa fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat esok hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia ini. Ada akhirat. Manakala kamu penting ke dunia, kamu duk kejar sangat dunia ni, kadang-kadang manusia ni bila kerana dunia, kerana pangkat, kerana kedudukan, tidak mengapa. Kita duduk dengan orang-orang yang bukan Islam, yang sebahagiannya anti-Islam pun tak apa, kita bergabung. Asalkan jangan bergabung dengan orang-orang Islam yang sama-sama duduk Allahu Akbar di atas surau atas masjid. Kenapa tu? Ni belaka ni khutamud dunia. Kerana nak kejar dunia, yang penting kita boleh pangkat yang kedudukan, tak apa berkawan dengan orang-orang bukan Islam yang sebahagian ni. Kita tak kata semua yang nampak sangat anti kepada Islam, tidak jadi masalah asalkan dia beri peluang kepada kita. Kita kata dia lonjak, kita naik, lepas tu dia duduk kaih di bawah. Inilah yang kita bimbang hari ini para pelajar sekalian. Allahu Akbar, dunia-dunia. Jadi wafil akhirati, di akhirat esok kena ingat, bagi orang yang tidak ambil peluang atas dunia ini untuk beriman, maka bagi mereka azab yang dahsyat di akhirat esok. Kita orang beriman pun kalau kita tidak ambil peluang untuk beribadat dan untuk menjadikan dunia ini sebagai medan tempat kita bersiap sedia, maka kita juga akan rugi. Sebab itu ayat yang seterusnya Allah sebut, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Maknanya dua. Siapa dia nak akhirat, ni lorong dia, lorong kanan. Dengan tauhidnya, dengan zikirnya, dengan ibadat-ibadat patuh pada syariat. Siapa dia nak neraka, pergi lorong kiri dengan segala kelazatan, segala keseronokan, segala kemewahan apa diperselakan. Itulah. Maknanya Allah Taala sebut dua-dua di sini. Supaya apa? Supaya yang pertama nak memperingatkan jangan lara dengan dunia, yang kedua nak menggalakkan supaya kita bersiap sedia di atas dunia ini supaya kita tidak menyesal di akhirat. Akhir ayat 20 Allah Taala sebut kepada kita apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi orang yang terpedaya dia senanglah hidup atas dunia ini. Jadi terpedaya dengan kemanisan dunia, mari selalu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat peringatan kepada kita, analogi tentang dunia. Dia kata apa? Wa anil Mustawrid bin Shaddad al-Fihri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah. Nabi bersumpah demi Allah, nak bandingkan dunia dengan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Kita ambil jari kita ni, kita celup dalam laut, kita puakak. Berapa banyak air laut? Kurang? Tak berserah apa. Lebih kurang itulah kita nak banding nikmat dunia ni. Sekali kita celup air dalam laut je, nak banding dengan nikmat akhirat yang tidak terhingga. Maka falyanzur bima tarji'. Nabi tengok apa yang boleh kepada kamu, air laut. Nak kata apa? Hadis ini rawahu Muslim. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat sakut tungkak kita ni jalan-jalan sakut tungkak lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Allahu Akbar. Tempat nyakut baju, nyakut tokak tu lebih baik daripada dunia dah. Kita duk rasa kita dulu ni terbaik dah, maka rugi sangatlah kita para jemaah sekalian, sangat-sangat rugi. Baiklah, tamatlah ayat 20.
Kita berpindah pada ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Dan mendapat syurga yang bidangnya luas seluas segala langit dengan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Di ayat ini para pelajar sekalian, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, ay lamma zakarallahu ta'ala ma fil akhirati. Allah Ta'ala sebut di akhirat esok ada maghfirah, keampunan Allah. Maka ayat ini diperintahkan amara bil musabaqati, segera kamu mencari keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Jangan tangguh-tangguh lagi. Rugi. Tangguh apa laginya? Kita dah tahu benda tu baik, kenapa mau tangguh? Maka Allah Ta'ala juga telah mencerita kepada kita keadaan dunia. Jadi jangan duduk kejar lagi lah dia. Ambil dia sebagai bekalan. Ambil dia sebagai persiapan. Yang kita naknya, ni, sabiqu. Bersegeralah kamu membuat persiapan untuk menuju kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara segera melakukan ketaatan. Segera melakukan ketaatan. Barulah kita akan dapat apa? Dapat kebaikan. Kata Ar-Razi, apa makna segera tu? Tanda itu. Dia kata segera mencari sebab yang boleh mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Segera bertaubat. Kalau kita ada dosa, segera bertaubat. Ataupun segera melakukan tanggungjawab. Orang dah azan, segera solat. Jangan duduk tangguh-tangguh. Jadi, segera juga meninggalkan maksiat. Kalau salah terbuat maksiat, kita maksiat ni, tinggal terus. Ni manusia hari ni jangan main. Orang cakap, ni riba, supaya. Ini yang ada tak riba ni, tak mau tukar. Itu perangai dia. Maka kita segera, dengan makna segera apa? Segera mencari sebab-sebab yang mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Syurga tu, tengok ni, syurga bidangnya, luahnya segala langit dengan bumi. Tu luah, panjang dia banyak mana? Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini ka'ardi, seperti dalam surah Ali Imran ayat 133, wa jannatin 'arduha, lebar dia langit dengan bumi. Apa dia lebar tu langit dengan bumi? Tanda ni pelajar-pelajar. Ada yang mengatakan annas samawati sab', bumi langit 7 lapis. Bumi 7 tingkat. Kalau dibuka semua 7 ni, luah itulah syurganya. Luah mana ni? Ada lah ni pun tak larat nak berjalan dah ni. Luah lagi. Oi, Masya Allah. Jadi ada yang mengatakan Allah Ta'ala bandingkan luahnya syurga tu dengan luahnya langit dengan bumi. Itu baru sebut luas. Watuluha, kalau kata panjang, panjang lagi. Biasa kalau kita ukur satu benda, macam kita nak alat ni. Luah dia
1 inci. Panjang dia berapa? 4 inci. Allah Ta'ala sebut luah syurga tu langit dengan bumi. Dia tak sebut panjang lagi. Masya Allah. Ini kata di Sudi. Allah Ta'ala tak sebut lagi panjang. Yang pentingnya tak seduk memikirlah kitanya. Kita duk memikirnya bagaimana nak sampai ke syurga. Ana dah tunjuk baru ni gambar kan? Gambar hak Nabi kita buat bandingan. Dia kata pintu syurga ma baina Makkah wa Hajar. Baina Makkah wa Busra di Syam. Jadi ulama pengukur pemetaan zaman kita ni dia ukur jarak tu Mekah dengan Hajar dengan Mekah dengan Busra lebih kurang 1000 kilometer lebih. Allahu Akbar, 1000 kilo luahnya pintu. Awak panjangkan 1000 kilo ni jauh. Kita duduk sini ke Johor Bahru berapa kilo? 700. Luah lagi, atas lagi 1000 kilo. Pintu saja. Pintu luas. Kata ulama ahli qulub, dia kata kalau pintu luas pun kalau kita tak jumpa jalan nak pergi tak masuk juga, na'udzubillah. Jadi kita kena perluaskan jalan-jalan kita dan amalan-amalan kita yang boleh sampai ke pintu surga untuk kita masuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allah kata apa? U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Allah Ta'ala sediakan syurga-syurga itu bagi orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya. Ingatlah, dalam siri lepas kita dah bincang. Bila sebut tentang sedekah, orang miskin pun sedih. Dia kata kami tak ada duit nak sedekah. Maka ayat ini Allah tak sebut sedekah. Dia sebut uiddat lillazina amanu billah. Syurga itu untuk orang beriman dengan Allah dengan Rasul. Tak kira lah mu kaya ke miskin, sama je. Cuma kalau kaya lain sikit. Kalau kaya dia boleh sedekah, dia boleh solat macam kita juga. Sama-sama solat dengan orang miskin tapi dia sedekah, kita tak sedekah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah Allah Ta'ala buat sediakan. Ya demikian ialah limpah kurnia Allah diberikannya siapa yang dikehendaki. Ada orang boleh darjat sikit, ada darjat tinggi, ada darjat lagi tinggi. Syurga pun berbeza-beza mengikut tahap amalan dan ibadat. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Mana Allah Ta'ala perkenalkan diri dia, aku ni mempunyai kurniaan yang sangat besar. Kamu jangan duduk memikir takut tak cukup bajet ke apa, tak ada lah. Tak cukup bajet. Dia ingat ke bajet kita ni bajet defisit macam dibentangkan di dewan-dewan negeri, di parlimen lah. Bajet Allah SWT cukup, tidak ada yang kurang. Cuma setiap orang itu akan menerima mengikut tahap iman, ibadat dan keikhlasan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ahli syurga, orang yang layak menerima limpah kurnia Allah Azza wa Jalla fid dunya wa fil akhirati. Amin. Tamatlah perbincangan dua ayat ini, kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Ketahuilah bahawa hidup dunia ini mainan, suka-suka, perhiasan, banyak lagi lah. Jadi kata ulama tadabbur, ayat ini isyaratun ila annal hayah, ketika kita hidup ni kita jadikan dia sebagai alat wasilah untuk mendapat nikmat yang kekal di akhirat, dan juga untuk menyelamatkan kita daripada azab yang berat. Jadi kita ingat, dunia ni tempat kita buat persiapan. Perhiasan-perhiasan yang ada tadi ambil sikit sekadar nak hiburkan hati untuk rajin beribadah. Kemudian, adakah dunia ni dicela semata-mata kerana dia dunia? Tanda pelajaran. Jawab dia,
celaan kepada dunia bukan dia sebagai tempat bumi ni. Orang tak celah bumi. Bumi ni tempat kita duduk, tempat kita tinggal, tempat kita meninggal, tempat kita beribadat. Tak ada. Bumi yang comel ni tidak dicela. Kalau kata dunia ni, bukan semua dunia tu kena cela belaka. Hak comel-comel. Wa innamaz zambu, yang dicela di dunia ini, raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fid dunya. Kembali kepada perbuatan anak Adam di atas dunia. Kalau membuat tak baik, kamu kena cela. Kalau buat baik, kamu dipuja. Dipuji. Jadi kita kata, dunia belaka tu. Maknanya dunia yang dicela itu perbuatan anak Adam yang tidak ikut peraturan. Itu yang pertama. Kita pindah kepada al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, i'lamu annamal hayatud dunya ila akhirih. Dia kata ayat ini dalil annal la'iba wal lahwa waz zinah, permainan-permainan, benda-benda yang perhiasan-perhiasan ini dicela sekiranya disalahgunakan. Dicela pada syarat kalau kita salah guna, tak guna dengan cara yang betul. Kecuali permainan-permainan yang memberi faedah. Contohnya main panah untuk nak berjihad, main orang mempertahankan diri, boleh tu. Menghabiskan masa suami dengan isteri, duk buah-buah, tak ada jadi masalah. Masalahnya dia tak buang dengan bini dia, lagi buang dengan kawan-kawan di kedai kopi tu. Pas tengah malam habis. Perhiasan di dunia bukan semua dicela. Ada tempat kita disuruh berhias. Contohnya dalam suratul Araf, Allah kata khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu ketika nak pergi masjid. Bukannya pergi dengan pakai baju carik serebet, tak baju aku panggil tok basuh lah. Jadi ada dunia yang baik, ada dunia yang menyusahkan. Maka kata di para ulama pengkaji tentang mainan ni, tanda pelajar, dia kata dalam Quran itu Tuhan sebut berapa perkara, la'ibun. La'ibun tu mainan. Dia kata al-la'ibu tawru sinnit tufulah. Ketika baby, kanak-kanak, itu dia panggil mainan. Tidak orang kata beli mainan. Beli mainan, lori main, basikal main, tak payah naik. Anak-anak patung, itu mainan. Wallahu, lahu ni benda-benda yang menyeronok mereka kan. Permainan pula, waktu mainan ni permainan, iaitulah taurus syabab. Untuk orang muda-muda, dia suka kepada permainan. Main bola, main pimpung, main gatih basikal, semua ada. Allahu Akbar. Kebetulan sehari dua ni sibuk dengan Piala Dunia yang bermain di Qatar. Waktu anak pergi ke Qatar ni, kalau tak silap lah 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Masa tu semua duk tengah buat lagi. Stadium buat, gotu buat, ni buat. Jadi sahabat-sahabat yang bawa kita, dia kata ni, semua ni kerana World Cup ni, kerana nak main Piala Dunia ni, tahun 22, dah buat sekarang ni. Anak pun duk mikir, kota ni apa benda ni? Penghabis duit banyak gitu, mau nak buat Ka'sul Alam, dia panggil Arab kata. Allahu Akbar. Hari ni kita kena istighfar banyak. Dia habis duit banyak tu, buat stadium buat ni, tak lepas ni tak nak apa stadium tu. Jadi tempat nyipir barang gitu ya. Banyak. Rupa-rupanya dalam kepala dia ada benda lain. Semua tempat di stadium kau di mana kau, semua tempat dia tulis dengan hadis Nabi SAW dengan ni panggil Q code ni. Jadi kalau orang nak tahu, dia pergi pecek track, keluar huraian kepada hadis Nabi dengan bahasa orang putih, dengan bahasa macam-macam bahasa tak. Sebelum permulaan perlawanan ni,
dalam berita yang ditularkan sudah lebih 500 orang masuk Islam. Hok mari orang putih masuk Islam dah. Semalam katanya sudah 1,000 orang lebih masuk Islam dengan sebab mari nak tengok bola. Kita kata orang Islam ni kena cerdik. Kita panggil dia mari, jangan beri makan saja. Beri ilmu kepada dia. Hok tak ada tengok Islam pun tengok. Pembuka majlis Ka'sul Alam baca bismillah. Ada seorang hok tak ada kaki. Pernah tengok dia jalan dengan tangan. Dia cakap baca ayat Quran depan jumhur dalam stadium. Baca ayat Quran. Kita kata subhanallah. Ini ada orang yang ambil kesempatan. Jadi kita kata Allahu ni taurus sabab. Maknanya permainan tu waktu orang muda dia suka benda main seperti itulah, seperti bola, seperti geng-geng dia tu. Tapi kalau kita ambil kesempatan ni, mari kita main bola betul ni, main bola dekat nak maghrib lah. Berhenti-berhenti, mari kita solat. Boleh. Ni tidak main tak tahu pukul berapa, tak tahu solat mana. Allahu Akbar. Yang ketiga, az-zinatu, perhiasan. Perhiasan-perhiasan ni biasanya orang yang sederhana, pertengahan. Hak ni yang suka beriah ni. Umur 20, 30 ni kat Allah jangok lah weh. Kemudian wattafakhuru, yang bangga-bangga ni dengan anak pinak ramai, dengan harta banyak ni, taurul kuhulah, orang yang sudah dewasa. Sebab dia ada kumpul anak. Berapa dah anak? 10, cucu 40, bangga. Berapa harta? Buat perisytiharan harta. Sorang-sorang ada 10 juta, 20 juta. Sedap bunyi tu. Ada. Kaya dia ni. Kita berjuang untuk rakyat. Untuk rakyat. Tapi kaya-kaya masing-masing. Wattakatsur, dan duduk banyak ke barang-barang ni pula. Hak tadi tafakhur, bangga-bangga. Maaf. Yang keempat tadi at-tafakhur, berbangga-bangga ketika dia sudah dewasa. Yang kelima at-takatsur, orang yang duk banyak ke duk tayar benda-benda banyak ni, taurus syaikhuha, bila dia sudah tua. Sudah tua tu terkumpul habis dah harta benda, anak-anak beramai, ada cucu-cucu, maka banggalah dia. Dia kata itu ayat Quran Tuhan sebut, alamal dunia laibun walahwun wazinatun watafakurun watafakhurun watakasurun. Jadi ada 5 peringkat tentang kita dengan harta. Peringkat-peringkat ni berpula daripada umur sekian sehingga kepada umur sekian, itu secara ghalib. Ada juga hak bangga awal pun. Kita kata secara ghalibnya begitu. Baik, para pelajar sekalian, tak boleh panjang, masa terhad, cerita banyak. Kita pergi pada yang ketiga. Allah kata apa? Wasabiqu ila, maaf, tak ada waw. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu berlari mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, apabila dia dengar ayat ini, mereka sangat bersegera untuk mendapat kedudukan sabiqu dalam ibadah. Itulah terpujinya para sahabat, bila turun ayat yang mengarahkan apa-apa, terus dia buat. Bila turun larangan, terus dia orang berhenti. Tu ayat larang arak, dia ambilnya tempayan, dia pecah. Orang panggil habis tengah jalan tu, nampak air arak saja dicuah di situ. Itu dia panggil lajunya para sahabat, kerana dia bimbang takut sempat ke orang lain dalam bab ibadat. Kita hari ni tak jadi. Mari awal masjid pun tidak duduk depan. Sebab apa tak duduk depan? Suruh orang lain duduk serpan. Balik tolak. Walhanya Nabi sebut dalam hadis, siapa dia tahu kelebihan sah depan, dia akan berlomba, dia akan berebut, dia akan mengundi kalau tak ada tempat. Kita ni tak payah mengundi tuan-tuan. Gila masa mana pun insya-Allah boleh duduk serpan. Kecuali ada masjid tertentu. Sepanjang ana mengajar, sebutkan jadi bangga pula orang kampung ni. Di antara masjid yang berebut orang duduk sah depan ni, masjid Macang. Kita ni kalau kita duduk mengajar, duduk meja ni, kita orang komak kita pun bangun nak pergi ambil tempat duduk. Sepit duduk. Itu pun nasib baik dia belok sah tempat. Ini kena tiru ni. Ada masjid-masjid ahli jemaah dia sudah bersepakat muafakat masjid nama dia dah. Dia muafakat sah depan tu penuh. Bawa kitab.
Ada raha bekas, ngaji, panggil ngaji. Masjid lain tu kena kempen lagi lah. Baik. Wasari'u, mana segera kita ni, segera. Jangan tak segera. Yang keempat, nanti dulu. Allah Ta'ala ni, sabiqu ni amara bil musabaqah. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita segera segera dengan apa? Tanda pelajar. Segera mencari sebab-sebab keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab keampunan Allah. Di antara sebabnya, mula-mula kita istighfar. Astaghfirullah, Allahumma ghfirli wa atub ilaik. Kemudian melakukan segala apa yang disebut oleh Allah, mendapat keampunan. Segala benda yang dapat keampunan, maka kita buat. Itulah yang dikatakan sabiqu ila maghfiratin. Baik, kita pergi kepada yang keempat, wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Allah kata syurga itu disediakan. Maka di sini ulama Ahlus Sunnah kata ayat ini menunjukkan bahawa syurga sudah ada. Sebab Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran, jannatin u'iddat, aku dah sediakan syurga. Dalam sunnah juga Nabi SAW telah menunjukkan dia pergi ziarah syurga. Kita tengok dah. Ayat ini menolak fahaman Mu'tazilah. Dia kata syurga tak ada lagi, baru dalam perancangan. Di akhirat esok baru Tuhan buat. Kita kata tak. Kita Ahlus Sunnah ni syurga ada dah. Syurga sudah ada. Maka ayat ini Tuhan kata u'iddat lillazina amanu, syurga itu untuk orang beriman. Beriman kepada Allah dengan Rasul. Ayat ini juga menjadi hujah ke atas menolak pandangan Mu'tazilah dalam bab wa'id, dalam bab janji Allah Ta'ala. Dia kata orang yang derhaka masuk kekal dalam neraka. Jadi kita kata tak. Allah Ta'ala kata orang beriman, walaupun dia berdosa banyak, dia akan masuk neraka sekejap, dicelup dalam neraka, dibakar, dan dia akan keluar balik. Akan bawa balik ke syurga. Jadi puak-puak Mu'tazilah dia kata tak dah. Yukhalliduna usatil muwahhidin. Orang derhaka akan kekal dalam neraka. Walaupun dia beriman. Kita kata tidak. Tidak. Orang beriman tidak. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Ayat yang terakhir Tuhan kata Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah kelimpah kurnia Allah, dia beri kepada siapa yang dikehendaki. Jawab dianya, kata ulama tadabbur, bayan annahu la yadkhulu ahadun al-jannah, tidak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, bukan dengan semata-mata amalan. Amalan kita ni menjadi sebab untuk kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Jangan tak beramal. Tapi kalau kita kata aku masuk syurga dengan amalan, tak. Mana dalil? Dalil hadis Nabi SAW, Nabi kata, lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan amalan dia semata-mata. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Tuhan sendiri. Nabi kata, wala ana. Aku sendiri pun tak boleh. Illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kecuali Allah Ta'ala limpahkan kurniaan Allah, rahmat dia, barulah kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Maka kita tahulah rahmat Allah Ta'ala luas. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, jadi kita kena carilah perkara-perkara, jalan-jalan, wasilah-wasilah yang boleh kita raih rahmat Allah Azza wa Jalla, barulah kita sampai ke sana insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah dalam CD yang akan datang kita akan masuk ayat yang ke-22, 23 dan 24. 3 ayat insya-Allah dalam CD yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.